Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah menegakkan agama, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Al-Baqarah 118. Yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi serta ahli jawatan kuasa surau, yang dikasihi Al-Fadhil tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, para pemuda, para jamaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam Jumaat yang terakhir di dalam tahun 1435 Hijrah, nanti kita jumpa lagi malam Jumaat depan, tapi bukan lagi malam Jumaat pada Zulhijjah 1435, tak ada lagi. Jadi begitulah pantasnya masa berlalu. Jadi hari ini antara hari yang terakhir, dan besok Jumaat adalah hari yang terakhir daripada hari pada 1435 Hijrah. Maka berarti semakin dekat kita nak masuk ke alam kubur, makin masuk tahun baru. Bukan seronok panjangnya umur, masuk tahun baru berarti makin dekat kita nak di lubang kubur. Sama-sama kita muhasabah diri. Amal-amal kita yang tidak banyak, ibadah kita yang tidak banyak, zikir kita yang tidak banyak, jihad kita yang tidak banyak. Lalu bagaimana mungkin untuk kita menjadi manusia selamat, terutamanya ketika mati dan ketika berada di alam kubur dan juga ketika berada di alam mahsyar. Sebab itulah mudah-mudahan pertemuan kita di dalam kuliah agama pada malam ini mengingatkan diri kita akan hakikat pentingnya mempertahankan iman. Kita sudah bincang 9 perkara. Jadi malam ini kita akan tengok perkara yang ke-10 daripada bagaimana nak pertahankan iman dan juga meningkatkan iman. Yang ke-10 adalah berinteraksi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam ataupun ayat-ayat Al-Quran, dan juga melihat kebesaran alam. Di dalam ayat surah Al-Anfal ayat yang kedua dan ketiga, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana orang-orang yang beriman itu, orang yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Kemudian orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Ditafsirkan oleh seorang ahli tafsir, seorang ulama, Syekh Muhammad
Rashid Ridha. Dia kata ayat-ayat Allah ini ada dua. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, bila banyak baca Quran maka akan bertambah iman. Yang kedua, ayat-ayat Allah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kebesaran alam, lihat kebesaran Allah, lalu zadatuhum imana, bertambahlah iman kami. Jadi sebab itulah kita, hakikat keimanan ini, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, imannya tak naik tak turun. Kita dah bincang dulu para malaikat Allah. Ada yang daripada rendah naiknya tinggi, semakin tinggi, lebih tinggi daripada para malaikat, dan tidak turun-turun lagi. Itulah para rasul, para nabi-nabi dan rasul. Daripada belum dilantik biasa-biasa saja, dan dilantik dia makin tinggi dengan ibadah, dengan ujian yang mereka lalui semakin tinggi, semakin tinggi. Sebab tu ayat yang kita bacakan tadi, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, menegakkan agama, ulaika yarjuna rahmatallah, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Rahmat di barang yang tidak nampak, tetapi dia boleh dirasai dengan rasa ketenangan jiwa, kebahagiaan dunia, kebahagiaan jiwa dan kebahagiaan hidup. Maka sebab itulah rahmat Allah ini, dia datang bagi orang yang sanggup berhijrah, yang sanggup berjuang pada jalan Allah, menegakkan agama. Kemudian sesungguhnya wallahu ghafurur rahim, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat bagaimana ayat-ayat yang berhubung kait dengan kebesaran Allah ini akan meningkatkan iman manusia, dan melihat kebesaran alam itu sendiri akan meningkatkan keimanan manusia. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri di Masjid Kuliah Subuh baru ni, yang mana datang kita mengaji dah, kita kenal dia. Lahir 21 Hijrah. Dia bukan sahabat Nabi, tetapi dia tabi'in. 21 Hijrah, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beranak di Madinah. Kemudiannya duduk bersama dengan Ummu Salamah, isteri Nabi. Kebetulan mak dia bekerja dengan isteri Nabi. Kemudian Ummu Salamah lah yang memberi gelaran Imam Hasan Al-Basri ini, kerana pada usia dia 14 tahun berhijrah menuju ke Basrah, Iraq, lalu dipanggil Imam Hasan Al-Basri, mengambil tempat daripada Basrah. Kemudiannya begitu alim, seorang ulama yang zuhud, dia tidak akan bercakap mengenai kemungkaran melainkan dia meninggalkan dahulu. Dia tidak akan bercakap mengenai amal-amal Islam melainkan dia beramal dahulu. Hari ini ramai orang bercakap pasal Islam tapi dia tidak beramal. Bercakap pasal sabar, dia yang paling banyak tak sabar, kan? Ada orang cakap pasal sabar, sabarlah, sabar, minyak naik, sabar. Kemudian orang buat pertandingan, program apa, I want to touch a dog, sehari dua duduk kecoh, main anjing, kan? Macam habis binatang dah nak main, kan? Saya cadang surau buat satu program namanya I want to touch a beruk. Beruk tak apa, tak ada khilaf ulama, kan? Peganglah, nak balik pagi dan surau tak apa, kuliah maghrib. Tapi berbodoh sangat sampai anjing nak main, kan? Jadi nak menunjuk sensitiviti nak, kan? Sensitiviti umat Islam, sebab semakin nak didik agar umat Islam terbiasa dengan benda-benda yang kotor, yang najis. Walaupun kita tak nafikan khilaf ulama di dalam bab anjing ni, mungkin ustaz-ustaz lain dah sebut dah, kan? Mungkin sehari dua ni khilaf ulama dari sudut di mana najis anjing ini. Pada pandangan Al-Imam Al-Ghazali, seluruh tubuh anjing itu termasuk air liur, najisnya, air kencingnya adalah merupakan najis mughallazah, maka wajib dijauhi, dan kalau kena sama. Pada pandangan imam-imam lain, kita hormati. Dia kata apa? Yang najis mughallazahnya adalah air liurnya, najisnya air kencingnya.
Adapun bulunya ataupun badannya itu, ada pandangan mereka kalau kering dengan kering ini, kita kering, dia kering, tidak menjadi najis, mughallazah. Baik. Tetapi kita nak ingatkan, di dalam program anjing, kita panggil program anjing, main dengan anjing kan. I want to touch a dog kan. Tahun depan dia pula I want to touch a pig kan. Lama dukung babi pula, orang Melayu pun pakai cium babi pula, sebab anjing boleh start cium kan. Anjing boleh cium. Kemudian ada yang tidur dengan anjing kan. Ada yang baru ni ada, saya mengajar ni sekitar di Kuala Lumpur. Dia kata apa? Ada macam mana nak buat ustaz, seorang Melayu ni, rumah dia macam rumah India, macam rumah Cina. Kata apa? Anjing ni macam kucing duduk di rumah. Terkejut saya kata. Duk main bawah meja anjing. Bawah mejanya anjing, kemudiannya duk makan sekali dengan anjing, akhir kali tidur dengan anjing. Saya kata memang teruk sangat kata. Maknanya tak semayang je. Dia kata memang tak semayang. Tak semayang memang lah kan. Perangai dia pun macam anjing lah. Jadi sebab itulah tak boleh kan. Walaupun pakai tudung main dengan anjing kan. Dia nak menghilangkan sensitiviti umat Islam. Lama kelamaan benda tu najis. Benda najis kalau sengaja kita bermain, walaupun kita kata habis cium anjing kan boleh sama. Dia tetap berdosa dan dia benci agama. Saja-saja anak kita, atau bukan anak lah, mak anak dengan bapa anak main tai depan rumah kan. Tak ada benda nak main kan. Main tai, apa pasal mak kata? Benda yang najis, saja-saja main. Banyak lagi benda nak main. Batang durian boleh tak najis kan. Jadi yang nak main anjing ni sebab apa? Kan? Kemudiannya kita sebut bahawa yang tidak ada khilaf ulama dalam bab anjing ni ialah memelihara anjing untuk tujuan selain daripada berburu, tujuan selain daripada nak jaga pertanian ataupun mungkin nak mengawasi keselamatan. Contohnya apa macam polis kan, duk cari budak-budak yang isak dadah ataupun mengedar dadah pakai anjing. Harus. Sebab dalilnya daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Yang Nabi Allah Ibrahim ni memelihara anjing, tujuannya nak jaga kambing dia. Sebab terlalu banyak kambing dia, sehingga anjing Nabi Allah Ibrahim ni sebanyak 40,000 ekor. Coba bayang, anjing Nabi Allah, berapa banyak kambing dia? Wallahu a'lam. Anjing yang jaga kambing dia 40,000 ekor. Dan setiap ekor anjing yang jaga kambing dia tu, dia letakkan rantai emas. Rantai emas kat anjing 40,000. Nak tunjuk kaya je Nabi Allah Ibrahim. 40,000 rantai pokong. Pokong kan. Wacan. Beli dapat payung tu kan. Standard anjing pakai Nabi Allah Ibrahim rantai kan. Pokong wacan kan. Sekali kita pergi, isteri kita ajak sana demam kuning 3 minggu kan. Jadi sebab tu elok pergi tempat lain. Pak Zulian murah ya kan. Jadi kalau kena hak pokong wacan tu, pening kita. Baik, begitulah. Hukum tidak ada khilaf. Barang siapa memelihara anjing saja nak seronok-seronok di rumah macam kucing, maka setiap hari dia akan kehilangan pahalanya sebanyak 1 qirat. 1 qirat ni sebesar bukit Uhud. Sebab itulah kan kita baca hadis lain bagaimana orang yang menguruskan jenazah, orang yang datang mengurus jenazah dan solat jenazah dapat pahala 1 qirat. Tapi bagi orang yang hantar jenazah sampai ke kubur dapat 2 qirat. 1 qirat, orang tanya Nabi, ya Rasulullah, banyak mana 1 qirat? Pahalanya bagaikan bandingan seumpama 1 bukit Uhud. Itulah pahala yang kamu dapat, tak pasal-pasal semayang jenazah. Tapi kalau hantar sampai ke kubur, dengar pula orang talqin, duduk tengok pula, dapat 2 qirat. Jadi kalau kita pelihara ni, tidak ada khilaf ulama. Dalam satu riwayat mengatakan 1 qirat, dalam satu riwayat lain lagi mengatakan 2 qirat. Maka tiap-tiap hari, 1 hari hilang 1, 1 hari hilang 1. Memelihara anjing itu, malaikat tidak masuk di dalam rumah. Begitulah dalil ketika mana Nabi didatangi oleh Jibril, lalu Jibril tak masuk dalam rumah Nabi. Ketika mana Nabi dapati rumahnya, lepas Nabi lemparkan tongkat yang daripada tangan, tengok-tengok ada anjing yang ada di bahagian dalam rumah dia. Lalu Nabi pun halau anjing itu. Lepas pada itulah Jibril datang. Kata Jibril, Nabi tanya, kenapa tak masuk tadi? Kata Jibril, aku tak boleh masuk dan para malaikat tidak akan masuk mana-mana rumah yang ada terdapatnya anjing.
Jadi oleh kerana malaikat pun takut dengan anjing, maka malaikat pun benci dengan anjing. Malaikat pun tak suka dengan anjing sampai tak boleh masuk rumah. Yang kita pula buat program sentuh anjing banyak-banyak, ingat ada malaikat datang kan? Ingat ada malaikat datang, bukan seekor, tak tahu banyak ekor ni kan? Pakai cium lah, dukung, ambil gambar selfie dengan anjing kan? Ini kakak anjing kata dia kan, pegang anjing, cium anjing kan? Lebih kurang habis Melayu jadi bengong kan? Jadi tak lama lagi buat benda lain pula. Kita sebab agama lemah ni diikut semua sekali kan? Lalu kalau ulama tak bangkang, ulama tak bangun bangkit, dan kita semua yang jadi juru dakwah tidak marah, lama kelamaan hancur lebur Malaysia kan? Dalam hukum peraturan Islam pun tak ada. Siapa nak berzina, siapa nak bunuh orang, siapa nak mencuri, tak ada dihukum dengan hukum Islam. Tambah pula datang fahaman liberal hari ini yang nak menunjukkan bahawa Islam ini konon-kononnya bertoleransi, siapa dengan anjing pun main kan? Yang tak lama lagi ada pula orang Melayu berdagang anjing kan? Tak lama lagi bawa surau anjing 4-5 orang, tambah kat pagar surau kan? Ngapa bawa ni kan? Dia menjaga keselamatan, nak balik rumah takut bawa anjing kan? Hatta di rumah sekarang tak payah pelihara anjing. Dia ada satu binatang lagi yang halal, namanya angsa. Betul tak? Orang kampung saya habis ternak angsa. Angsa ni dia sensitif, lalu saja bunyi terus, kan? Angsa leher panjang kan? Asal lalu saja bunyi kan? Jadi angsa, jangan pelihara itik. Itik ni cari projek ya kan? Itik kalau tak cari suluh malam-malam hari. Asal suluh saja dia nampak lampu kita, projek lalu kan? Kemudian kita pasang lampu dalam rumah, terus saja projek. Sekarang dia beritahu kawan dia habis, ajak cari projek je kan? Dan sekali dijawab oleh itik serati duduk sebelah. Itik serati, suara tak banyak, suara perlahan kan? Dia kata habis dah, dia kata tak ada projek dia. Pelihara angsa dah kan? Angsa, betul angsa dia kan? Dia bunyi tengah malam, orang lalu dia berbunyi kan? Jadi minggu depan pakai pelihara angsa, saya kosongkan rumah ni kan? Jadi begitulah, kita tengok bahawa agama semakin parah. Baik, di dalam bab berinteraksi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam, Imam Hasan Al-Basri tadi kita kata, dia kata apa? 3 cara bagaimana nak mendapat nikmat ma'rifatullah. Yang perkara yang ke-10 yang kita nak bincang pada malam ini, melalui interaksi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam dan kejadian kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menambahkan iman kita kerana kita mengenali akan hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Hasan Al-Basri mencadangkan bagaimana nak kenal Allah, nak dapat makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang malam ni sebab apa datang? Sebab kenal makrifat pada Allah. Betul tak? Yang Islam kata awaluddin ma'rifatullah, kata Nabi kan? Awal agama ni kenal Allah. Sehingga Malik bin Dinar kata apa? Antara nikmat yang paling lazat dalam dunia namanya nikmat ma'rifatullah, yang jarang manusia dapat hanya setelah duduk di alam kubur baru merasa rasa rugi tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang yang mengucapkan Allahu Akbar, tapi dia tak boleh nak bayang bagaimana besarnya Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya. Bagaimana kayanya Allah? Dia tak tahu geng-geng yang kaya dalam dunia ni semua Allah yang beri kan? Yang kaya di kalangan kafir dan Islam, semua sekali Allah yang beri. Tapi dia dapat kekayaan yang sedikit, sekelumit itu, dia rasa dialah yang paling hebat dalam dunia. Akhir jadi sombong, rakus dengan dunia. Dia lupa bahawa Allah itu yang beri kat dia. Allah Maha Kaya. Sebab itulah, mengenali Allah, kita tengok bagaimana Nabi SAW ketika mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, aku melihat orang-orang yang jika mereka melihat awan, mereka gembira kerana berharap turunnya hujan. Namun aku melihat engkau, jika engkau melihat awan, aku tahu ketidaksukaanmu di wajahmu. Nampak wajah Nabi bila nampak awan mendung ni, maka Nabi nampak macam tak suka. Lalu kata Nabi SAW menjawab, wahai Aisyah, aku tidak merasa aman jika di situ adanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada satu kaum yang pernah diazab dikarenakan angin, dan ada satu kaum yang melihat azab seraya berkata, inilah awan
yang akan menurunkan hujan kepada kami. Ada orang melihat bahawa awan ini satu nikmat, tapi bagi Nabi SAW, Nabi melihat bahawa awan ini merupakan suatu azab daripada Allah, kebimbangan. Ini saya dua ni berlaku putih beliau kan, kat Pandamaran, Pandamaran berlaku, kat Meru berlaku, kat macam-macam lagi. Baru ni yang berlaku di Bukit Jelutung. Tuan-tuan pernah dengar cerita dah. Esoknya saya pergi ceramah itu. Dia kata dia duduk dalam kedai Bukit Jelutung yang pokok terbalik habis hari itu, sebelum daripada kemarin dulu ni. Anak dia duduk dalam kedai, ketika mana angin datang tu, anak dia duduk sebelah dia, anak dia sudah naik dah, terangkat daripada angin tu, terangkat naik ya. Kemudian sempat dia pegang anak dia tu, dukung kemah kemih, kata orang Kelantan, kemah kemih ya. Dukung kemah kemih. Wah, masuk dalam kedai itu akhir sekali sampai angin tu habis. Itu budak kecil, pokok kayu terbang naik, bumbung terbang naik, atap-atap zinc besi-besi naik habis. Kalau setakat kita 110 kilo senang ya naik kan. Daripada sini lepor di Banting kan. Sebab angin dia berpusat. Baru ni pada 2 minggu lepas di Kedah berlaku sama. Ini kalau kita lihat fenomena ini, dia bukan satu benda menyeronokkan. Sebab tu kemarin kita tengok dalam WhatsApp tu di Pandamaran ya, kawan kita. Dia tengok bila terbang habis atap-atap itu, dalam keadaan panik, dia nak azan, akhirnya lagi komat terus. Dia kata, saya nak azan tapi panik sangat, qad qamatis salatu, qad qamat, ajak orang sembahyang tu kan. Dia kata panik sangat. Patutnya kalau kita terima musibah itu, rumah terbakar, azan ya, azan. Kemudiannya kalau takut pada binatang buas, tak tahu nak buat apa, azan lah kan. Jumpa rimau besar, keluar balik jalan tu, keluar rimau kat balik batu tebing kan. Apa nak buat, azan lah. Tapi ada orang takut kat takbir, lagi bengong. Ada orang takbir kan, takut ya Allah ya Tuhanku kan. Takut ni. Baru ni ada orang kata kat saya, sebaiklah tak ada takbir ni kan. Yang dia takut lepas takbir kan, ada geng-geng kita ni ada setengah takbir lepas kuliah ni kan. Lepas kuliah Allahu Akbar takbir. Nasib baik, lebih baiklah takbir daripada kita menjerit hidup Melayu. Habis saya kuliah jalan lagi hidup Melayu, lepas satu surah hidup Melayu kan. Takbir lah satu benda yang paling baik. Takut takbir. Semayang jarang, semayang ni orang angkat tangan hidup Melayu kan, jarang kan. Semayang dah Allahu Akbar. Ya sampai jadi takut takbir ni. Bila orang takbir dia tuduh, lalu dia kata geng ni ekstrim ni, la ilaha illallah kan. Tapi geng cium anjing tak ekstrim. Geng pemain bola sepak wanita tak ekstrim. Geng pemain bola sepak apa benda tak kira lah kan. Itu tak panggil ekstrim kan. Di akhir zaman dia jadi bengong macam tu. Yang jahat buat jahat dia panggil baik. Orang buat baik takbir kan, tak je lah. Nak takbir apa masalahnya? Tuan-tuan nak sambut silakan, tak nak sambut dia diam sudah lah. Dan dia nak takbir kan. Salah dah takbir. Dapat pahala. Dapat pahala kan. Saja-saja duduk Allahu Akbar kan dapat pahala. Sambil bawa kereta Allahu Akbar dapat pahala. Daripada bawa kereta hidup Melayu tak dapat pahala kan. Malaikat tak panggil dapat pahala kan. Tapi kalau takbir dapat pahala dapat. Dia takut takbir sebab apa kan. Oi takut takbir tak boleh kan. Sampai macam tu. Maka sebab telah melihat kepada kebesaran alam ini, kita jadi takut. Bagaimana Nabi SAW bila berinteraksi dengan fenomena alam bertambah iman Nabi. Bahkan jika melihat gerhana yang kita sembahyang sunat, gerhana bulan pada lebih kurang seminggu lepas, seminggu 2 minggu lepas, seminggu lepas saja. Apa gerhana bulan, Nabi ni dia kalau gerhana matahari kita sembahyang dalam keadaan sir, semua 2 rakaat ke, semua dalam keadaan senyap, sembahyang dia diam, sembahyang pelan. Tapi kalau gerhana bulan kena sembahyang bacanya jahar secara kuat. Nabi boleh pilih sama ada rokoknya 2 dalam satu rakaat tu, 2 rakaat rokoknya 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Nabi bila jadi gerhana bulan, Nabi melihat tanda-tanda itu adalah tanda-tanda kiamat. Sebab bulan dalam keadaan sakit, maka Nabi bimbang kalau berlaku kiamat saat itu. Itu tanda-tanda akhir zaman bahawa bumi dan bulan ini dah jadi pening. Maka Nabi kalau semayang gerhana bulan ini dalam satu rokok saja, rokok yang pertama, pada rakaat yang pertama lamanya rokok, kerana bimbang dengan fenomena alam ini menambahkan iman, sehingga kan Nabi rokok sepanjang membaca Quran 100 ayat.
dalam rokok yang pertama. Rokok yang kedua, Nabi akan rokok selama seolah-olah membaca 80 ayat. Rokok yang ketiga 70 ayat. Rokok yang keempat 50 ayat. Kita try buat kat sedeli ni, memang mati kata imam tu kan. Betul tak? Siapa nak itu imam mau malah terus kan. Kita rokok pendek-pendek saja, tak mampu kan. Jadi sebab itulah Nabi SAW bila tengok fenomena alam ini bertambah iman. Tak macam kita ya? Tadi Imam Hasan Al-Basri kata ada 3. Kalau nak kenal Allah, yang pertama, lihatlah kebesaran alam, kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak lihat Allah tak boleh, nak lihat zat Allah tak boleh, tapi melihat tanda kebesaran Allah boleh tak? Boleh. Mana tanda kebesaran Allah? Yang ni yang kita nak ngaji agar bertambah iman. Iman boleh dibangunkan setiap-tiap hari dengan cara berinteraksi dengan fenomena alam. Dulu kita berjalan tapi kita tak lihat perkara ni. Sebab tu orang yang makrifat, mereka tengok langit menangis, mereka tengok pokok, mereka bagaikan berinteraksi dengan pokok. Setengah orang ahli sufi ni, orang yang hebat-hebat hati ni, dia tengok pokok ni bergoyang, dia rasakan pokok itu sedang berzikir kepada Allah. Kita berzikir kan, la ilaha illallah, kan, bergoyang. Pokok je seperti itulah, bagaikan tentera Allah yang sedang hidup berzikir pada Allah. Dengar bunyi anjing tengah malam, dengar bunyi ayam berkokok tengah malam, bunyi cengkerik-cengkerik, semua sekali mereka memahami binatang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kata Imam Hasan Al-Basri, melihat kebesaran alam ini mendidik hati. Sebab tu ulama-ulama kata apa? Waktu yang paling baik nak lihat alam ini waktu awal pagi sebelum subuh. Sebelum subuh kita bangun pagi dalam perjalanan nak datang surau, cuba-cuba belajar, dongakkan kepala ke langit sambil duduk diam kejap tengok, iaitu rasai bagaimana bintang bulan tak ada satu hanger pun sangkut. Macam mana boleh duduk atas tu? Bintang yang berjuta-juta jauh lebih besar daripada bumi, tak ada penyangkut satu pun. Langit, ya Allah punya luas langit, tiang satu pun tak ada, satu tiang pun tak ada. Macam mana boleh lekat? Kalau dia buat jatuh, kalau Tuhan kata jatuh, oh tampak atas sedeli ni seorang pun tak tinggal kan? Kalau dia buat tak payah, banyak langit dah sekeping langit kan? Macam atas zinc terjatuh, atas sedeli ni ambil, mati semua kan? Itulah kebesaran Allah, kebesaran alam. Pagi-pagi siram pokok bunga, ibu-ibu kita kan, siram pokok bunga. Tuhan buat macam-macam warna. Bunga teh ayam warna kuning, bunga ros kan, ada putih, ada kuning. Bunga mawar warna lain, bunga raya lain, bunga apa lagi, bunga kewa lain, bunga tanjung lain kan. Macam mana kalau bunga tu semua sama, tak mati kita kan? Naik pokok sama kan, pokok sama siram. Saya tanam beli pokok ni, kata ni bunga ros warna kuning juga, yang ni bunga teh ayam warna kuning juga, bunga raya pun warna kuning, bunga sama, tak tahu mana satu bunga. Dan sekali tak tahu nak pun nama pun payah kan? Siapa yang buat? Allah. Daun, tengok daun pokok bunga, bunga teh ayam lain, daun ketum lain. Saya sekarang ni ada kuliah dia di Sungai Udang tu. Setiap malam Isnin, setiap malam dia bawa daun ketum, air daun ketum. Saya kata mampu kita kat poli dengan bagus sekali, mana kata. Jadi kata tak apa Ustaz, kalau minum sikit dia sihat, kalau Ustaz minum banyak campur dengan benda lain tu jadi tak sihat, dia kata kan. Air semua, daun-daun lain semua. Kita pergi pasar besok, selalu pergi pasar tapi tak didik bangun iman. Pergi pasar, ikan gembung lain, ikan senani lain, ikan bilis lain, ikan merah lain kan? Ikan apa lagi? Ikan selam lain, ikan keli lain, ikan sembilan lain, sama-sama ada janggut tapi lain kan? Ikan baung lain, ikan baung duduk dalam sungai, ikan sembilan duduk dalam laut, ikan keli duduk dalam kolam kan? Makan tai apa tak tahu kan? Macam-macam sekarang dia kan. Jadi semua dah ikan patin lain, ikan tapah lain, ada besar ada kecil. Maka melihat fenomena ini boleh tak didik hati, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Ya Allah, Maha Suci Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia kan? Dan jauhkan aku daripada azab api neraka. Begitulah didikan Allah SWT. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita nak dapat makrifat pada Allah, lihat langit,
lihat kebesaran alam, lihat apa saja yang Tuhan jadikan, maka Allah SWT akan didik hati kita, rasailah kebesaran Allah. Yang kedua dia kata, kenalilah sifat-sifat Allah, kemudiannya perbuatan Allah, dan kenalilah nama-nama Allah. Ini bagus kalau tuan-tuan pergi mengaji, mana tu guru yang mengajar kitab Ma'rifatullah. Kitab Ma'rifatullah, kalau di Malaysia ni dia terjemahkan oleh Tuan Guru Ustaz Razi Nikmat, adik Tuan Guru Ni Aziz. Ada 2 jilid mengaji sifat Allah tu sampai kenal, maka lama-lama hati akan dididik mengenali Allah. Walaupun ada ujian, jadi seronok. Walaupun ada pada kenikmatan, kita akan syukur pada Allah. Walaupun ada musibah, kita jadi ketenteraman jiwa. Sebab kita tahu hidup yang sementara, semua itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok lagi, kemudian yang ketiga ni kata Imam Hasan Al-Basri, melalui ibadah dan zikrullah akan juga mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah di dalam fenomena melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan alam dan kebesaran Allah akan mampu meningkatkan iman. Kalau kita mengaji kitab Ihfazillah Yahfazuka, di dalam bab yang pertama, Dr. A'id Abdullah Al-Qarni dia kata apa? Ada 4 cara nak menuju jalan dikasihi oleh Allah. Yang pertama, jalannya melalui Al-Quran. Yang kedua, jalannya melalui Qiyamul Lail. Yang ketiga, jalannya melalui tajarrud anid dunia, ataupun berhati-hati dengan nikmat dunia, jangan sampai kita jadi sesat. Yang keempatnya adalah melihat kebesaran alam. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, fazakir innama anta muzakkir. Mengapa mereka yang masih kufur ingkar tentang akhirat tidak mereka perhatikan keadaan unta, bagaimana dia diciptakan? Tengok unta, tengok binatang-binatang, pelik kan? Tuhan buat anjing macam ni, gajah macam ni. Gajah dengan biawak tak sama kan? Kalau gajah dengan biawak sama kan nampak pelik pula kan? Maka semua binatang, kita pergi zoo tu, ada berapa ratus jenis binatang, semua tak sama. Siapa buat? Allah. Masalahnya melihat. Afala yanzuru, mengapa awak tak lihat? Bila melihat, bagaimana nak tambah iman? Ini dia. Tengok unta, tengok binatang, rasa bertambah iman. Kemudian tengok pula apa dia? Tengok keadaan langit, bagaimana ditinggikan binaan tiang tak ada. Sebab tu betapa banyak angkasawan NASA sekarang ni pakat masuk Islam habis. Orang Melayu pakat jadi kafir. Angkasawan NASA, dia buat kajian pasal angkasa lepas. Teropong punya teropong, cari punya cari. Akhir sekali tak boleh jumpa. Itu langit 1 pun tak sampai. Langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas pada langit ada Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Atas sekali ada Arasy Allah. Lagi tak jumpa dah. Langit pertama pun teropong tak sampai. Cari bintang boleh jumpa, itulah planet Pluto yang paling jauh. Atas pada itu bintang-bintang tak jumpa. Yang kita dah nampak bintang ni terlalu tinggi, berjatuh juta kilometer. Ratus juta kilometer, terlalu tinggi. Siapa buat? Sebab tu angkasawan NASA makin kaji bumi, makin kaji bulan, makin kaji angkasawan, makin kaji angkasa lepas, makin tinggi kaji, makin bengong. Makin tinggi kaji, makin bengong. Mengapa? Sebab mereka melihat, merasai kebesaran. Wallahu a'lam. Kita tak tahu, ada kata apa ke namanya, Neil Armstrong tu benda yang mula-mula naik bulan tu, kata bila sampai di bulan, wallahu a'lam, kita pun tak jumpa sumber-sumber yang sahih kata dia masuk Islam sampai di sana kan. Sebab tu saya tak tahu, saya pun tak pernah sampai ke bulan. Kita tengok esok ke. Cuma kita ni orang bulan ni kan. Jadi walaupun tidak sampai ke bulan, jadilah orang bulan, insya-Allah kan. Lama-lama sampailah ke bulan kan. Jadi bila naik ke bulan, katanya satu objek yang nampak daripada bulan di bumi ni, ada yang kata nampak tembok besar Cina kan. Tapi yang jelas ni adalah Kaabah. Kaabah ni satu benda pelik ya? Itu baru kita teropong daripada atas. Kalau masuk dalam bumi pula lagi pelik. Lagi pelik. Sebab tak ada seorang Yahudi buat pakai satelit dia. Dia teropong pakai satelit dia di sekitar Mekah tu. Dia nampak di bawah Mekah itu bagaikan air laut. Air Zam-Zam, sumber air Zam-Zam, mata airnya begitu banyak sehingga menakjubkan. Kalau tengok yang atas, mungkin yang angkasawan pun pakat masuk Islam.
Orang Melayu duduk Malaysia pakat tukar jadi kafir. Pakat tukar yang murtad, yang tak kenal agama, yang lawan Islam, yang tak percaya Islam, Islam. Tapi sebab tu kawan saya semalam bawa balik daripada London. Dia kata nak ajak ustaz pergi, kata. Dia kata bila ustaz free, saya nak sponsor ustaz pergi ke London, dia kata kan. Saya kata insya-Allah ni kan baju sejuk beli dah, kata kan. Jadi ada masa pergi, kata. Dia kata sekarang saya suka pergi, dia kata. Saya melihat pembangunan dan dakwah Islam di sana begitu hebat. Dan mereka meramalkan di London ni dan di Britain satu hari nanti gereja-gereja yang ada akan bertukar menjadi masjid belaka. Kerana kuatnya pendakwah di sana, pergi berhujah dan akhirnya yang Kristian pakai bertukar masuk Islam habis. Kita pula kat sini tak kuat berhujah, yang Islam habis tukar jadi kafir. Mengapa? Sebab bila ada orang nak tegakkan Islam, tak boleh. Kita buat Islam yang wasatiyah, saudara. Ini jadi masalah. Akhir lama kelamaan makin tak ada, agama makin teruk. Kita tak nak jadi macam Turki. Turki yang kuat Islam banyak, yang tak kuat Islam pun lagi haru kan? Sebab dulu kejatuhan Turki, Khalifah Osmaniyah Turki dulu, dia kaji, dia rosakkan melalui program hiburan, dia rosakkan melalui program pergaulan bebas. Akhir sampai sekarang di Turki sana, walaupun kita tengok kebangkitan Islam tu ada, Islam duduk bagus, yang Islam kuat tu bagus, tetapi yang Islam majoriti 95% Muslim, tetapi majoritinya Islam hanya sekadar nama saja. Minum arak daripada muda. Yang bawa saya pergi ke Turki namanya apa namanya? Pelik sikit nama dia tu. Tak ingat dah nama dia. Burak Tuzel. Nama dia. Saya pergi 5 tahun lepas, kemudian pada tahun lepas pun pergi lagi. Salah seorang yang bawa saya, Burak Tuzel. Dia kata amalan orang Turki ni, yang geng-geng sekular ni, dia kata bila setelah kami pergi ke Mekah baru kita tahu kerja-kerja jahat. Tapi daripada kecil dia tunjuk, tanpa sedar-sedar dia tunjuk gambar ni. Saya masa kecil dulu, masa muda-muda dulu, botol arak duduk kat tangan hari-hari. Begitulah hari-hari kan. Kemudian berzina tu biasa, dia kata. Macam orang putih, memang duduk negara Eropah kan. Makan, kita duduk sana seminggu puasa royu kan. Duduk makan salad dengan minyak zaitun hari-hari kan. Tak jumpa nasi lemak roti canai sekali, tak jumpa kan. Duduk cari nasi dagang, nasi belau, nasi kabu lagi tak ada. Satu Istanbul kita cari nasi kabu, tak jumpa kan. Dia jumpa makan roti dengan salad tu. Saya kata kalau duduk 2 minggu lagi mau mampus aku ni, kata kan. Kita dah biasa celik bagi roti canai, nasi lemak kan. Jadi macam itulah. Maka kita tak nak jadi negara seperti itu kan. Maka sebab itulah dia kata, lihatlah fenomena ni. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Lihatlah gunung ganang bagaimana dia ditinggikan. Salah dah naik gunung? Tak salah. Tapi bagaimana nak didik hati tengok gunung, rasa kebesaran Allah. Tengok, saya pernah pergi ke, dia orang buat kursus di Kundasan, Sabah. Kundasan, kaki bukit Sabah tu. Nak ajak naik, saya kata tak mahu aku. Daripada 110 kilo, saya dah turun tinggal 65, rugi dah 40 kilo kan. Sebab tinggi sangat kan. Jadi kita tengok di kaki bukit, dia tidur situ dengan sejuknya tu. Tapi kita rasa seronok. Sebab apa? Kita rasa linkkan, hubungkan apa yang kita lihat. Apalah yang zuruna ilal ibili kaif, tengok binatang, tengok pokok kayu, tengok gunungan, bagaimana dia ditinggikan menjadi paksi bumi. Keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi orang yang naik atas dia. Orang yang naik sampai atas dia kata, cantiknya ustaz, dia kata kan. Panjang ustaz dia, cantiknya ustaz, dia kata. Mak lazim kalimi musaqah kan. Punya cantik, dia kata kan. Hanya nak cerita tak boleh, kita terus sekejap saja dia kata. Orang naik gunung Everest kan. Sanggup naik. Tapi kalau naik salah tak naik, tak salah. Tapi naik, lihatlah kebesaran alam. Kita naik kapal terbang, rasa seronok kan. Naik kapal terbang, musim-musim ni lagi seronok. Bukan seronok lagi, 2 ronok terus kan. Musim hujan kuat ni kan. Bila nak sampai gedung-gedung. Esok saya nak pergi ke Miri esok dengan hujan-hujan macam ni, wallahualam. Pergi ceramah Ma'al Hijrah di Miri kepada di Kuching. Jauh nak ceramah Ma'al Hijrah. Tapi malam esok orang pergi. Malam besok ceramah dulu di mana tak ingat dah. Di Johannesburg kuliah. Lepas tu terus ke airport kan. Jadi begitulah. Mana kita tengok daripada atas tu naik kapal terbang, orang lain naik juga kan. Tapi dia tak menimbulkan rasa besarnya Allah.
Maka bagaimana nak tukar, nak programkan diri kita? Kali ini tengok kebesaran alam, bertambah iman. Maha suci Kau ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Maha kuasa, maha suci Kau ya Allah, menjadikan semua ini tidak sia-sia, kemudian selamatkan kami daripada azab neraka. Tengok kan, kalau tengok apa pemadani belada awan tu, kalau kita naik ke batu bang, ya Allah ya Tuhanku, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Baca kalimah-kalimah itu akan bertambah iman kita. Sebab tu kalau kita iman makin jatuh, bermusafirlah, lihat kebesaran alam, duduk tepi laut, duduk apa, tak salah. Tapi yang jadi salah hari ini kerana tak ada penguatkuasaan undang-undang, tepi laut semua pakai spender semua. Kita pun pergi pakai sepat gelap. Ingat ke nak tengok laut, rupanya tengok orang kan. Lalu seorang macam tu kan, lalu seorang macam tu kan. Lalu ada pula ustaz ngajar, dia kata kalau nak tengok benda gitu, jangan berkelip kan? Jangan berkelip. Kalau awak berkelip, berdosa terus celik kali kedua. Dia pun, saya memang tak berkelip, 3 jam setengah dah tak berkelip dia kata. Ini satu pahaman mari mana tak. Baik. Kemudiannya wa ilal ardi kaifa sutihat. Ni Quran ajar ni, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan keadaan bumi. Kamu tengok bumi bagaimana dihamparkan bumi ni. Bumi ni kita tengok bulat ya. Bulat bumi ni, tapi air laut tak tumpah. Patut kering habis dah, boleh terbalik malam jadi siang, terbalik macam ni, air laut tumpah habis. Macam air ada ni. Tapi pusing tak tumpah sebab ada graviti. Siapa buat? Allah. Yang ni yang nak dikajikan dan nak dipikir bagaimana kebesaran Allah. Saya ulama, dia tak ingat sini ke mana saya sebut. Saya berkawan dengan seorang doktor. Dia ni PhD dalam bidang doktor. Dia doktor, kemudian ambil master, ambil PhD. Dia mengajar di USM Pulau Pinang. Saya pernah pergi berseminar sekali dengan dia dalam program yang seperti inilah, membina rohani dalam konteks membangunkan nilai ketakwaan pada Allah. Dia bentang kata dia, saya bentang kata saya. Lalu namanya Profesor Dr. Nik Zariha, Profesor Dr. Zariha. Dia kata, Ustaz, makin saya belajar bidang kedoktoran, makin takut saya kepada Allah. Oh, saya kata hebat ni kan? Hebat. Saya tanya mengapa doktor kan? Bila masa saya mula-mula jadi doktor dulu, saya belajar pasal ilmu kedoktoran ini, hafal pasal tulang, hafal pasal darah, hafal pasal segala-galanya. Kita rasa ya Allah ya Tuhan, dalam tubuh manusia, kalau kenali tubuh kita sudah mengenali Allah, dia kata. Ini satu benda yang baik kita kata kan. Kenali diri. Betul lah kata seorang ulama Islam, iaitu Syakib Al-Balkhi. Syakib Al-Balkhi ni apa yang dia kata? Dia kata, walaupun umur kita hidup selama 200 tahun, tetapi kalau kita tidak mengenali 4 perkara, kita tidak akan dapat keselamatan dunia akhirat sampai bila-bila, dan tidak akan dapat bahagia. Syakib Al-Balkhi ini seorang ulama Khurasan. Anak murid dia yang paling terkenal namanya Hatim Al-Assam. Hatim Al-Assam ini, Assam ini maknanya pekak kan? Pekak. Mengapa dipanggil Hatim Al-Assam? Kemarin kita dah mengajarkan apa surah Ikhwan, kamu jauh kan. Apa Hatim Al-Assam ni? Assam ini maknanya pekak. Mengapa dipanggil Hatim Al? Ini anak murid terkenal Syakib Al-Balkhi di Khurasan. Satu hari seorang wanita tanya masalah agama. Seorang akak ni, seorang wanita tanya masalah agama pada Hatim, ulama besar yang berguru dengan Syakib Al-Balkhi. Tengah-tengah tanya, wanita tadi terkentut. Tak berita makan. Berita makan. Tengah-tengah tanya, macam mana ni tuan guru? Hukum mengenai puasa ke, hukum mengenai agama, hukum mengenai, tiba-tiba terkentut. Kuat pula tu kan. Dia orang lelaki ni kentut jarang, orang perempuan jarang bunyi kentut dia kan. Orang lelaki tak heran kan, tengah masjid dia kentut pun satu segeli dia bergegar kan. Orang perempuan ni kentut tak jarang je, tapi depan Hatim Al-Assam ni berita makan. Saya pernah buat kuliah subuh sekali. Kuliah subuh depan budak universiti. Kebetulan agaknya dia mengantuk sangat. Program orientasi sampai lewat malam tidur. Pukul 3 baru tidur. Lepas tu esoknya kuliah subuh.
Ada seorang yang duduk depan saya ni. Waktu tu tepat-tepat saya ceramah sampai 7.30, dia tertidur. Waktu dia tertidur tu, tiba-tiba semua duduk diam. Saya pun masih tetap cakap, diam sekejap. Terlepas, kentut punya kuat ni, bergegar surau kan. Lepas tu elok 7.30, saya kata alhamdulillah jam loceng telah berbunyi kan. Itu menandakan waktu telah pun tamat. Maka sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Dia celik tu punya malunya muka kan. Tapi kita tak mampu nak cakap itu. Hatim Al-Asam dengar perempuan tu terkentut, bukan nak kan. Tiba-tiba dia buat macam tak dengar apa-apa. Apa yang awak tanya tadi kan. Maka wanita tadi lega, ya Allah ya Tuhanku, rupanya Hatim ini pekak agaknya kan? Dia tak dengar kentut aku kan. Kemudian dia tak dengar. Bermula daripada itulah, bila dia cerita pada kawan-kawan, akhirnya orang mula panggil dia tu Guru Hatim Al-Asam kan. Hatim Al-Asam maknanya Hatim yang pekak, tapi dia mula, bukan maknanya pekak apa, tetapi dia nak menjaga aib orang kan. Tak macam kita bunyi kentut ini satu, esok wasak terus kan. Masuk wasak terus kan. Siaplah bunyi kentut, wasak dengan tadi seorang jemaah surah Sedeli telah terkentut di dalam surau kan. Sampai ke Amerika dia dapat wasak kita kan. Jadi tak boleh jadi Al-Asam lah kita kan. Kita boleh jadi asam jauh ya kan. Syakir Al-Balkhi ni dia kata apa? Kalau kita hidup 200 tahun pun tapi tidak kenal 4 perkara dan tidak menghayati 4 perkara, kita tidak akan dapat bahagia dan keselamatan sampai bila-bila. Yang pertama dia kata mengenali Allah, ma'rifatullah, kenal Allah, lalu bertambah iman. Kena buat program kenal Allah melalui tadi dah 3 yang disebut: ibadah, kenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, af'al Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah dia buat apa sekali? Allah ni ada, dia buat apa sekali? Minum teh ke? Sebab itulah ketika mana ulama Islam yang terkenal ni, Imam Hanbali, dia ni kecil lagi, tapi ketika dia berhujah dengan seorang yang jahat pada saya, Dahri, namanya Dahri. Salah satu soalan Dahri ni tanya, kalau sungguh Tuhan ini ada, sekarang Tuhan buat apa? Tuhan buat apa? Kata Imam Hanbali, Imam Abu Hanifah, minta maaf, Imam Abu Hanifah, kecil lagi, Imam Hanafi ya. Waktu tu dia kata, saya nak jawab soalan Tuhan. Umur dia 8 tahun, tapi boleh berhujah dengan Dahri. Ulama-ulama lain bergaduh, dia berhujah dengan Dahri, habis, terbungkam habis. Dia umur 8 tahun boleh berhujah. Ni nak cakap 4 imam ni. Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Quran, umur 15 boleh bagi fatwa di Mekah kan? Anak kita umur 15 baru la'inut pun tak erti kan? Jadi begitu. Imam Abu Hanifah umur 8 tahun ni boleh bantu guru dia yang berhujah. Ulama lain berhujah dengan Dahri, semua tergolek habis kan? Antara Dahri tanya, kalau sungguh Allah ada, duduk di mana? Dia kata, Allah duduk di mana? Imam Abu Hanifah ni jawab, tuan-tuan percaya tak dalam susu ni ada lemak? Dia angkat susu sekedar. Tuan-tuan bagi tahu di mana lemak tu duduk, di atas ke di bawah ke di tengah? Ni dipanggil ilmu mantik, mampu kerah terus dari. Allah tu ada tapi duduk di mana-mana. Allah tidak bertempat, kata Imam Abu Hanifah. Ni dipanggil ma'rifatullah. Sama dengan dia kata Tuhan ada nyawa kan? Ada. Di mana nyawa Tuhan? Coba bagi tahu. Di kepala lutut ke? Kan? Di perut ke? Di pusat ke? Di mana nyawa Tuhan? Nyawa ada ni, hidup ni ada nyawa, tapi duduk di mana nyawa? Di kepala ke? Tak ada. Tak, ada di mana-mana seluruh badan. Lalu kata Imam Abu Hanifah, begitulah Allah SWT. Dia ada di mana-mana saja. Allah tidak bertempat. Menang 1-0 kan? Rendang beringin lawan dengan Tauhid Korea tu kan? Macam bila apa benda dah jumpa belalang kan? Menang 1. Kemudian soalan yang kedua dia kata, macam mana hujah? Dia kata Allah ini yang awal tiada akhirnya. Semua barang dia kata ada awal dan ada akhir. Kamu berhujah Islam ni agama Allah ini ada awal tapi tak ada akhir. Semua barang, pokok hidup mati, kemudiannya manusia hidup mati. Tapi mengapa kamu dakwa Tuhan kamu ada awal tapi tidak ada akhir? Ini sekali lagi hujah mantik. Lepas tu kasar pergi mengaji di Mesir, dia hujah nak berlawan dengan pokok tahu ni. Dia kena mengaji ilmu mantik ni. Kalau setakat kita bawa kitab ni mampu tak padan kan? Kena pantainya ilmu ni baru dia terduduk terus kan? Samalah dengan, lalu dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Dia kata apa?
Dia kata, tuan tengok 5 jari. Tengok 5 jari. Mana yang mula-mula sekali? Selalu orang panggil 5 jari. Mana yang paling akhir? Jari kelingking. Jari kelingking. Maka begitulah juga, dia kata sifatnya Allah yang paling mula. Kemudian selepas daripada jari kelingking tidak ada jari lagi. Lalu hujah dia kata Allah yang mula, Allah juga tidak tahu yang akhirnya. Begitulah, lepas jari kelingking tak ada jari lain lagi. Maka Allah SWT juga yang memula dan tidak ada akhir sebagai manusia ada akhir. 2-0 itu. Kali ketiga tanya tadi, kalau Allah ada, apa kerja Allah sekarang? Apa kerja Allah? Kata Imam Abu Hanifah, waktu tu kecil lagi, pada dahri ni kaki penggalih hewan